Okey. Penerangan mengenai 4 enjin PhD yang perlu ada pada mana-mana calon PhD. Jadi saya sebagai coach akan mudah menilai pelajar ni, atau saya sebagai supervisor dahulu boleh menilai kekuatan pelajar mengikut 4 enjin ni. Jadi pelajar akan sangkut PhD jika mana-mana daripada enjin ini lemah. Tapi kalau ada satu enjin lebih kuat, enjin lain kurang sikit, dia boleh hidup. Tapi kalau enjin tu tak on langsung, itu yang kita kena dalam coaching, kita kena identify dan bagi tahu kepada pelajar. Pelajar pun elok belajar mengenai konsep ni dan kena pasti diri sendiri apa yang kurang supaya dia boleh ambil coaching untuk menguatkan diri dalam mana-mana bidang ni. Okey. So yang pertama tu pengurusan diri. Yang ini berkaitan dengan kekuatan psikologi seseorang, bagaimana seseorang tu mengurus diri dia sendiri. Jadi mudahnya EQ yang menjadi kalau seseorang tu dia rajin, dia biasa bekerja keras, dia biasa okey, dia akan berjaya. Ada beberapa pitfall atau beberapa lubang atau parit yang mungkin pelajar PhD jatuh. Jadi memang EQ ni boleh membuatkan orang berjaya dalam kehidupan atau gagal kehidupan. Tapi khas untuk PhD ada beberapa. Yang pertama adalah kemahiran untuk memulakan pekerjaan. Jadi ada orang dia boleh terus buat pekerjaan tapi dia tak boleh nak mula pekerjaan, dia kena orang lain mulakan untuk dia. Orang macam ni dia mungkin boleh jadi pekerja kilang, pegawai polis, pensyarah yang baik, tapi dia tak boleh jadi dia tak boleh jadi candidate PhD yang baik sebab dia tak tahu, macam dia panik nak cari topik apa, nak buat macam mana, nak mula kat mana. Ini ikut personality jugalah, tapi bukanlah makna personality tu tak boleh grad, tapi dia kalau dia personality yang tak pandai memulakan projek, dia kena pergi extra coaching untuk bagaimana nak memulakan projek. Even kadang-kadang orang yang begini dia lebih elok duduk bawah supervisor yang bukan garang saja, supervisor yang ada team, yang dah ada tajuk, yang dah ada projek, dia ikut, dia buat je. Dia macam jadi RA lah. PhD ala RA sesuai untuk dia. Tapi kalau dia dapat supervisor yang kata suka hati awak lah nak buat apa pun boleh, macam mana pun tak apa, dia akan tak jadi. So kalau kamu jenis macam ni, kena carilah, kena cari coaching yang bagi kamu topik, bagi kamu apa, ataupun cari supervisor yang jenis bagi topik dan sebagainya. Bukan bermakna tak boleh dapat PhD, tapi maknanya itulah lubang yang kamu mungkin sangkut. Yang kedua, yang selalu juga jumpa, jenis personality ataupun kemahiran yang perlu tu, kemahiran paksa diri buat kerja, strukturkan diri buat kerja. Ini kalau orang yang dia macam biasa kerja kilang, biasa pergi sekolah ni, payahlah. So dia kena pergi khusus untuk bagaimana nak strukturkan dia pukul berapa buat apa, bila nak mula kerja macam mana. Lepas tu mungkin dia terpaksa minta isteri dia ke suami dia ke untuk bagi hadiah dan sebagainya. Okay, saya sendiri ada masalah lah macam tu. Jenuh lah husband saya, kakak saya, mak saya nak memujuk saya menulis. Okey. Tapi dah lah boleh juga grad tapi susah. Kemudian ada lagi yang tidak boleh kabur. Orang yang dia nak black and white je. Dia nak black and white. Dia nak ada pembaris, dia nak apa. Bila dia langkah ke PhD ni berjalan dalam gelap. Melangkah dalam gelap, kita tak tahu kat depan ada parit ke ada apa. Jadi dia kena melalui latihan yang memaksa diri dia melalui situasi kabur. Itu kena main kaunseling lah. Okey. Yang satu lagi adalah, udahnya kita kata sombong, tapi bukanlah sombong. Orang yang tidak boleh menerima teguran. Maknanya mungkin dia selama ni jadi bos, dia anak sulung, selalu anak sulung, kerja bos, ada menteri ke, militeri ke, apa ke, dia biasa dia betul. Orang akan dalam pekerjaan, orang akan adjust kepada hidup dia. Macam kata, I want this yesterday. Sekretari dia kata, baik bos. Kemudian dia buat PhD, susahlah dia nak hidup. Bila supervisor dia yang cakap, I want this yesterday, dia pengsan. Dia rasa, ya Allah, sungguh
Sungguh kurang sopan supervisorku ini. Itu. Jadi memang dalam PhD ada kemahiran kau tahu, kemahiran merendah diri, kemahiran kena ikut cakap orang dan sebagainya. Yang ini ada juga pihak yang macam tu. Ada pula yang dia bukan sombong, tapi dia hati mudah terluka. Maknanya sekali ditegur balik nangis 3 bulan. Jadi yang ini dia kena pergi training kat bootcamp mana-mana untuk orang kutuk-kutuk dia, orang gelak-gelak dia, baru dia apa ni. Okay, so EQ ni saya cerita panjang sikit sebab saya orang kaunseling kan. Okay, kedua adalah pengurusan projek. Pengurusan projek ni, kalau kita dah cekap, kita tahu nak buat projek apa, barang apa diperlukan, modal apa perlu, ini di mana nak beli, nak buat apa, gancak design that, kita akan terror lah. I know one wonderful secretary yang dah dapat doktor. Dia jadi sekarang doktor secretary. Jadi dia menggunakan enjin ni lah. Dia menggunakan enjin project management ni. Dengan kemahiran project management dia sebagai secretary, dia boleh jadi doktor. Walaupun enjin lain perlu juga, jangan kata dia sebarang sekretari ya. Dia sekretari yang ada pengurusan diri, ada sedikit kemahiran akademik dan sedikit kepakaran bidang. Tapi kalau kita ni bidang kita terror, tapi pengurusan projek tak reti, kertas pun hilang, tulis kat mana, assignment tak reti apa semua tu, kita kena pergi belajar, pergi bengkel yang ajar kita sebiji-sebiji. File buat macam ni, file simpan kat sini, buat laptop letak file macam ni, thesis letak macam ni, pergi beli almari, buat begini-begini. Walaupun orang kata itu pun nak belajar, tak apa, itulah yang kita nak belajar. Dah kita tak reti, belajarlah. Kalau kita dah terror, tak apalah, kita ajar orang pula. Okey, jadi macam saya sendiri dulu pengurusan projek saya memang half-half lah. Secara natural saya tak pandai, tapi sebab saya suka baca buku-buku pengurusan projek, saya mampulah mengurus bahan saya kat mana, benda kat mana, semua cukup syarat. Tapi bila saya punya pengurusan diri dalaman ni, okey, selalu ini this was my big problem, was procrastination, man. Okey, tak apa, asyik cerita saya je. Alright, so pengurusan projek ni, mana nak letak barang, mana nak letak apa. Sebab kalau orang tu dia tak tahu, sebab dia mungkin dia profesor tapi dia tak resi urus projek. Memanglah bahan pun tak tahu kat mana nak cari, tak mana nak hilang, semua payah. Termasuk dalam pengurusan projek adalah komunikasi dengan supervisor. Macam mana kita nak cakap supervisor? Ada orang asyik nangis-nangis kat orang, supervisor saya tak tolong saya. Itu dia salah faham. Sebab dalam pengurusan projek kita kena tahu apa tugas supervisor, kita kena tahu projek ni projek PhD, kita kena tahu tenaga kita banyak mana, macam mana kita nak tamatkan dalam tempoh 3 tahun. Adakah topik yang kita tulis ni terlalu besar, dia punya skop, adakah cita-cita kita ni terlalu tinggi, tak padan dengan seorang nak buat dalam 3 tahun. Jadi kalau orang tu pengurusan projek, dia akan pilih topik yang just right, yang tak terlalu mendalam, tak terlalu susah. Okay, ini pun boleh pergi bengkel, tapi bengkel yang begini dia akan fokus kepada thesis management, macam itulah. Okay, kemahiran akademik ni yang sedia ada pada seseorang, mainly bahasa Inggeris dan research method. Kalau orang tu language dia tinggi, dia mudah je, baca sambil lalu je, tulis sambil lalu je. Tapi kalau orang kemahiran akademik dia rendah, saya memang ada pelajar yang datang pada saya, memang dia tak nampak, dia bawa setimbun artikel, kemudian dia kata saya tak tahu macam mana nak baca artikel ni banyak sangat. Jadi saya pun ambil, saya kata jom, mari kita go through artikel ni. Kemudian saya pun asing-asingkan lah. Saya kata okey, ini relevan dengan topik kamu, ini jauh sikit, ini lari, ini okey, ini 5 artikel yang kamu kena baca. Kamu kena cari lagi 30 artikel yang begini. Kemudian dia bulat mulut, bulat mata, dia kata kat saya, macam mana doktor tahu benda ni? Ni topik, macam seolah-olah ini topik saya pegang benda dah lama, awak baru pegang dia seminit, macam mana awak sambil tengok seminit tengok? Ini dinamakan kemahiran akademik. Orang akademik dia tahu macam mana nak tengok bidang, macam tengok skop. Jadi macam mana nak tingkatkan kemahiran akademik ni, senang je. Kalau pensyarah dia memang selalunya skill akademik dia tinggilah. Kalau language, kita kena pergi belajar lah, belajar bahasa. Belajar bahasa ni bukan kena pergi British Council belajar cakap. Mainly language untuk akademik, kita kena ada kosakata, kena ada vocab yang tinggi dalam bahasa akademik.
research mengatakan ke apa ke, kita kena tahu justification ke, kita tahu tu. How to get this? Kita baca banyak jurnal. Mula-mula ambil jurnal tu, buka dictionary. Sekarang mana ada dictionary kita buka. Google makna dictionary tu, satu-satu ambil perkataan tu mula-mula. Nak bagi dapat settlekan semua vocab akademik bagi kita faham. Lepas tu kita bolehlah kita belajar speed reading untuk akademik artikel. Mana nak belajar benda-benda ni? Boleh je kalau datang pada saya boleh tailor make bengkel-bengkel untuk kamu. Cakap je, doktor saya nak belajar macam mana nak baca artikel dengan laju. Doktor saya nak belajar macam mana nak buat artikel. Boleh je. So all this kemahiran akademik belajar satu persatu, dan dia boleh ditingkatkan secara overall dengan menulis jurnal-jurnal akademik. Kalau kita tak larat tulis, dengan membaca jurnal-jurnal akademik lah. Okay, so yang itu bahagian language. Yang kedua dalam akademik ni kita kata dua lah ya. Dua. Satu bahasa, satu lagi adalah RM, research method. So research method ni senang je lah. Pergi je lah bengkel research method. Terutama dalam kamu kena belajar research method umum, supaya kena tahu semua method. Sebab nanti orang akan tanya, why do you choose this method and not that method? Jadi tak bolehlah macam menggali satu telaga je. You have to survey the field secara ringan. And then you have to know your chosen method secara mendalam. Jadi maknanya ada satu perigi yang awak gali dalam, dan ada banyak perigi lain yang awak tak terjun masuk dalam dia, tapi awak survey dan kenal pasti dia. So ini kalau orang tu dia pensyarah, selalunya dia tak ada masalah research method. Masih ada pensyarah yang bahasa Inggeris dia kurang, dia boleh upgrade je. Nak upgrade dengan saya, datanglah. Saya suka sangat belajar bahasa Inggeris. Dan Puan Ros pun adalah orang yang sangat tinggi kemahiran bahasa Inggeris, boleh belajar academic English ataupun academic English atau PhD English dengan Puan Ros. Okey, lepas tu kepakaran bidang ni adalah how much knowledge you have, or how much information really tentang bidang yang kita ambil. So yang ni selalunya akan sangkut bagi orang yang ambil bidang dia cross bidang. Contohnya kalau dia orang komputer, tiba-tiba dia buat dalam dia tengok tentang depression dari dia nak buat software depression dari pandangan psikologi. Immediately dia akan handicap, dia kena cepat-cepat upgradekan dia punya kepakaran dalam bidang mental health dengan psikologi. Tapi kalau dia memang orang akademik ni, kejap je dia lompat dan dia akan dapat dua bidang tu, dia kahwinkan dua bidang tu dengan cepat. Kalau dia akademik pun kurang, lepas tu dia pergi ambil bidang orang, itu alamat mengundang nahas. Jadi stick to your bidang supaya tak bahaya. Tapi kalau you rasa boleh je. Macam saya counselling psikologi, tapi saya buat perspektif Islam. So I have to know benda-benda agama tu about as much as ustaz atau ustazah level 1 lah, bukan kena level tinggi. Setakat ustazah yang dapat yang dapat tauliah negeri tu. So I have to know at least about that much level. Lepas tu itu dari segi bidang, dari segi akademik punya pengetahuan tentang agama tu, at least I have to know how to rujuk this and that, macam tu lah. So ini selalunya nombor 4 ni tak menjadi masalah kepada orang ambil PhD, sebab selalunya dia dah pakar bidang baru dia minat ambil PhD. Yang ini selalunya akan dipunyai masalah dengan orang bukan akademik, yang maybe dia engineer selalu language okay, maybe dia guru, kemudian dia ambil PhD dalam education. Dia immediately walaupun dia guru pakar, tapi pakaran ni bukan kepakaran guru, kepakaran dalam bidang pedagogi atau kepakaran dalam bidang psikologi. Jadi dia immediately kena upgrade lah. Lepas tu tiba-tiba dia tak pernah research, duk mengajar je. So kepakaran akademik ni adalah research method. Ataupun orang yang dia dalam BM je, bila masuk PhD tak cukup BM, dia memang kena venture dalam BI.